Apa yang dia nak, semuanya tak ada kartu berkaitan dengan kerja yang memang kita sebut-sebut selama-selama ni lah dulu-dulu. Nak jadi apa? Engineer. Nak jadi apa? Doktor. Nak jadi cikgu. Nak jadi begitu kita supaya. Tak ada. Semuanya kaitannya dengan entertainment ataupun hiburan semata-mata. Apatah lagi zaman sekarang, seolah-olah buat benda tadi tu terus dapat cash, duit. Semua tuan, tolong berhati. Saya cakap tuan-tuan, tolong berhati sangat sebab ada kecenderungan yang mana jiwa untuk cari ilmu tu dah kurang sangat. Kurang sangat. Semua saya yakin dan percaya tak banyak sikit pun kat sini ada namanya guru, adanya pendidik. Kita boleh nampak kata trend-trend tu jiwa-jiwa anak yang berada di sekolah. Kita boleh nampak sebenarnya. Tuan-tuan, Nabi SAW masa zaman muda, di situlah Nabi belajar tak banyak sedikit daripada Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada situlah berkaitan dengan tak banyak sikit berkaitan dengan strategi perang dan sebagainya. Nabi pernah memerhatikan walaupun Nabi tak terlibat secara langsung, tapi daripada situlah Nabi dapat belajar sedikit demi sedikit. Nabi belajar bagaimana untuk gembala kambing. Nabi sendiri katakan pernah berniaga sebelum diangkat sebagai rasul pada ketika itu. Jadi zaman Nabi penuh dengan ilmu. Baik, kemudian naik. Di situ Nabi pernah jadi seorang peniaga. Jadi siapa jadi businessman, dia tak boleh kata tak ada contoh pada Nabi. Sebab Nabi pernah berniaga, pernah berbisnes. Tak ada masalah sepatut-patutnya. Baik laki, baik perempuan, semua ada contoh dalam tu. Nabi juga menjadi peternak tadi macam tadi, gembala kambing pun tak ada masalah. Dah ada kat dalam tu. Baik, Nabi pernah jadi pemerintah untuk sebuah negara Madinah, negara Islam Madinah pada ketika itu. Siapa pun jadi pemimpin, pada hakikatnya dia tak boleh kata tak ada contoh daripada Nabi SAW. Dah ada dah contoh dekat situ. Macam mana nak kata dengan orang bawah, in terms of leadership dan sebagainya, semua ada berselirat. Semua contoh-contoh tadi itu untuk kita ambil daripada Nabi SAW. Masuk dalam dunia perkahwinan, Nabi SAW sebagai seorang suami. Jadi contoh-contoh suami itu ada pada Nabi SAW. Tidak hanya sebagai seorang suami yang bersifat monogami, tapi Nabi SAW juga adalah seorang suami dalam konteks atau dalam aspek perkahwinan yang bersifat poligami. Tapi tunjuk Nabi contohkan segala-galanya tadi itu. Dalam arti kata lain, tak ada alasan nak kata tak ada contoh daripada Nabi SAW. Sebab asasnya tuan-tuan, yang kita kena pegang sangat-sangat ialah Nabi adalah bersifat bashar. Nabi adalah manusia yang mana pada hakikatnya sama dengan kita, dipandang pada sudut kemanusiaannya hampir sama. Cuma bezanya yuha ilaih. Maksudnya ialah cuma bezanya Nabi dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Ke ada sebagian tuan-tuan ada wahyu kat sini? Ada wahyu? Ada? Tak ada kan? Kalau ada, saya tangkap. Saya bawa kajian aib lagi. Baik, sudah kita tak terima wahyu. Jadi di situ datang perbezaan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dapat wahyu, kita tak dapat. Jadi tuan-tuan, cakap mudahnya ialah Nabi dibagi contoh dekat kita segala-galanya. Akidah, kehidupan kita, yang mana semua tu diatur. Malah hidup kita, corak hidup orang Islam tak boleh sama. Tak boleh sama seperti mana kehidupan yang dilalui oleh yang bukan Islam. Terutamanya pada paksi-paksi akidah. Paksi akidah kita tak boleh tolak ansur lah. Ini cakap terang lah. Dia tak boleh. Sebab kita bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu pakaian. Tuan-tuan nak nampak benda ni, tuan-tuan tengok masa terutamanya pada hari Ashura. Pada hari Ashura, kita puasa pada 9 kan? Betul? 9 Ashura, 9 Muharram, 10 Muharram. Betul? Asalnya 10 je kan? Betul? Betul 10. Tapi Nabi ada bagi tahu dalam satu hadis, Nabi bagi tahu sumut tasih wal ashir wa khaliful yahud atau kama qala sadaqah Rasul sallallahu. Nabi ada bagi tahu puasalah kamu 9 dan puasalah kamu 10. Kenapa 9 dan 10? Sebab dekat belakang tu Nabi dah letak satu anchor, ada satu paksi, wa khaliful yahud, dan berbezalah kamu daripada orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Daripada sudut akidah tak boleh nampak sama, penampilan pun tak boleh nampak sama seperti mana mereka yang menentang Allah. Tak boleh. Pakaian kita, dia tak boleh nampak macam pakaian dia orang. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, tak banyak sikit. Kadang-kadang, minta maaf, kadang-kadang ada fashion tertentu
yang mana anak-anak muda lah terutamanya kadang-kadang nampak seperti mana dia orang. Tuan, dia sebenarnya dalam dunia hari inilah, dalam konteks yang kita sifatkan liberalism ni sebenarnya banyak benda-benda yang bertentangan lah. Saya cakap tentang liberalism ni sebenarnya apa, tuan? Sebenarnya apa liberalism ni? Liberalism ni sebenarnya adalah liberty. Dia berkaitan dengan untuk lepaskan manusia yang tersirat daripada ideologi liberalism ialah untuk lepaskan manusia daripada agama dan juga adat tradisi. Itu sebenarnya liberalism, to free oneself from religion and also tradition. Itu sebenarnya. Baik. Okey, untuk cakap mudahnya dia macam ni lah. Sebelah kita ni tuan-tuan, bahasa mudahnya kita kuat dengan agama. Dalam adat kita, budaya Melayu kita pun kita ada sebut, kita kata adat kita bersendikan kepada agama. Maksudnya apa? Semua tu ada yang ada kaitan dengan agama. Itu cakap mudah dia. Jadi dalam arti kata lain sekali, liberalism ni dia tak boleh. Sebab dia nampak kat situ halangan untuk dia. Sebab itu kadang-kadang ada fashion-fashion tertentu merapati kepada dia orang. Sedangkan kalau ikut pada sunnah Nabi SAW, pakaian kita tak boleh nampak sama macam diorang, terutamanya yang boleh yang bersifat seperti mana menentang Tuhan, buka aurat dan sebagainya. Muslimat, pakai tudung ni kalau katakanlah bahasa mudah, dia tak ikhlas, wajib kena pakai tudung ke tak? Dia kena pakai tudung ke tak? Muslimat, Muslimat. Kalau tak ikhlas, kena pakai tudung ke tak? Muslimat. Kena. Wajib tetap pakai juga tudung tu. Ikhlas ni cerita siapa? Ikhlas ni cerita mana? Cerita dalam antara orang tu dengan Allah. Tapi sudut mata kita nampak dia sebagai seorang Islam. Sebagai seorang Islam, dia tetap juga wajib hijab. Ikhlas tak ikhlas itu cerita dia dengan Tuhan. Jangan salah faham waktu ikhlas tu antara dia dengan Tuhan. Tapi sudut bila Nabi kata tutup aurat, lelaki pun kena tutup aurat, dia tak boleh berpakaian seperti mana wanita, ada aksesoris, pakai gelang dan sebagainya bagi lelaki. Dia tetap tak boleh. Sebab yang ini adalah pembeza. Gelang ni, perhiasan ni ada untuk orang wanita saja, untuk perempuan saja. Jadi waktu tu ada pembeza di antara kita dalam agama pun, antara lelaki dengan perempuan pun tak boleh nampak sama. Begitu juga kalau katakanlah di antara yang namanya yang Islam dengan bukan Islam, dia tak boleh nampak sama. Mungkin ada sebahagian tuan mungkin akan cakap, mungkinlah kot agaknya, wallahualam, tapi kadang-kadang ada sebahagian pernah bercakap, dia kata kita samakan aja kan senang. Ada sebahagian kata macam tu. Tuan-tuan, kenapa setiap sekolah ada lencana batchnya yang tersendiri? Kenapa kita tak cakap dengan kementerian, since we are Malaysians, dan kita pakai satu logo lencana sekolah yang sama je untuk semua sekolah menengah. Sekolah rendah satu je. Universiti pun semua pakai logo yang sama je. Kenapa tak cakap kepada kementerian macam tu? Semua negeri dalam Malaysia semua pakai satu bendera je senang. Kenapa kita tak cakap macam tu? Apa maksud tu? Maksudnya apa? There must be identity. Itu dia yang tersirat. Sebab tu sebagai seorang Islam, dia mesti ada identiti. Rumah orang Islam, dia mesti lebih bersih daripada rumah orang bukan Islam. Rumah orang Islam mesti lebih bersih, lebih elok daripada rumah yang bukan Islam. Elok tu maksudnya bersih, itu maksud mudah dia. Muslimat tinggalkan rumah tadi dekat sinki ada pinggan tak? Dia tak jawab. Kan? Rumah orang Islam dia mesti nampak elok, kemas, cantik, bagus. Pakaian orang Islam macam tu juga, dirinya bersih. Dia tak boleh nampak selekeh. Itu identiti orang Islam. Dia tak boleh nampak sesuatu yang nampak asam boleh dia tak boleh. Itu identiti kita. Hidup kita jujur, kita tak suka menipu seperti mana yang mungkin ada sebagian orang suka menipu. Tak ada. Sebab identiti orang Islam, lidah dia bersih. Dan itu yang Nabi ajar dekat kita. Itu sunnah Nabi SAW. Identiti bersih, bagus dan sebagainya. Itu sebenarnya identiti kita orang Islam.